Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah dalam kursus Ad-Daulah Al-Umayyah, kumpulan kami akan membentangkan tajuk Khalifah Yazid bin Muawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Zorif Lutfi bin Khalil Anwar, pemegang nombor metrik 054212. InsyaAllah saya akan membentangkan subtopik yang pertama bagi Khalifah Yazid bin Muawiyah, iaitu latar belakang Yazid bin Muawiyah. Baik, pertama sekali, Yazid bin Muawiyah ialah putera mahkota kepada pengasas kerajaan Bani Umayyah, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Selain itu, Yazid ini ialah khalifah kerajaan Bani Umayyah yang pertama menaiki takhta khalifah dengan cara perlantikan wasiat. Jadi pelantikan secara wasiat ini dilakukan oleh ayahanda beliau sendiri, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan cara pelantikan ini adalah sangat berbeza jika dibandingkan dengan cara pelantikan khalifah-khalifah sebelum daripada beliau. Baik, okey, seterusnya saya akan terus kepada poin yang pertama, iaitu kelahiran. Jadi Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan dilahirkan pada tahun 20 Hijrah bersamaan 641 Masihi di negeri Syam, iaitu pada waktu itu adalah sewaktu pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Ketika itu ayahanda beliau, Muawiyah bin Abu Sufyan, adalah seorang gubernur di dua wilayah di negeri Syam, iaitu gubernur sebagai seorang gubernur di kota Damsyik dan juga kota Jordan. Selain itu, ketika Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan masih hidup lagi, ayahanda beliau hidup lagi, baginda telah melantik Yazid, yakni anak beliau, sebagai putera mahkota. Sedangkan pada waktu itu, putera terbaik para sahabat telah menentang dengan hebatnya perbuatan yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan ini. Terutamanya yang menentang tersebut ialah Sayyidina Husain bin Ali bin Abu Talib. Ini adalah disebabkan perbuatan ayahanda tersebut, Muawiyah bin Abu Sufyan tersebut, telah melanggar sunnah para khulafa ar-rasyidin yang empat di dalam menentukan pengganti mereka adalah bukan di kalangan kaum kerabat. Maknanya mereka menentang Muawiyah ini kerana Muawiyah bin Abu Sufyan melantik menyusun susu galur pelantikan khalifah tersebut direct terus kepada anak beliau, anak baginda. Jadi itu yang menyebabkan mereka ingin menentang Muawiyah bin Abu Sufyan. Okey, itu dari segi kelahiran. Okey, seterusnya keluarga. Silsilah keturunan Yazid bin Muawiyah dari pihak ayahandanya ialah Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harbi bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mubar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dia punya silsilah tu agak panjang, tetapi boleh di search dan boleh dijumpai silsilah beliau. Manakala keturunan beliau dari pihak nenek pula, iaitu pihak ibu ayahanda beliau, ialah Yazid bin Muawiyah bin Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdus Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Baik, manakala keturunan beliau dari pihak ibundanya ialah Maisun binti Bahdal Al-Kalbiyah. Okey, sampai situ saja. Keturunan ibundanya ialah Maisun binti Bahdal Al-Kalbiyah. Jadi kita flashback ataupun tarik balik, iaitu jelas keturunan Yazid dari pihak datuknya dan neneknya dari sebelah ayahandanya, iaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, bersambung dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
iaitu highlightnya pada Abdul Manaf bin Qusay. Manakala dari pihak ibunya iaitu suku Kalbiyah adalah jauh sekali kerana ianya datang dari jalur keturunan suku Kahtan bin Nizar, dan jelas keturunan beliau dari pihak ibundanya adalah bukan dari suku Quraisy tetapi dari suku Kalbi. Baik, seterusnya kita tengok kepada kepribadian. Merujuk pada kepribadian atau sifat yang ada pada diri Yazid bin Muawiyah, Yazid ini merupakan seorang yang bijaksana, cerdik dan berpandangan jauh. Jadi beliau ni seorang yang berani dan seorang yang pandai bersyair. Ini adalah speciality ataupun keistimewaan beliau. Ini adalah sifat-sifat yang beliau mewarisi daripada kedua-dua orang tua beliau lah. Kerana kelebihan tersebut juga ayahandanya Muawiyah bin Abu Sufyan berkenan untuk melantik beliau sebagai pengganti khalifah selepas daripada ayahanda beliau. Mengenai rupa paras pula, kitab-kitab sejarah Islam tidak menyebut bagaimana rupa paras khalifah Yazid bin Muawiyah. Sehingga kini penyusun masih belum menemui kitab-kitab yang ada mengatakan mengenai rupa paras Yazid tersebut. Tetapi menurut penulis ataupun pengarang ramai, dan juga termasuk saya petik seorang, iaitu Tarikhuddin, beliau percaya Khalifah Yazid bin Muawiyah ini adalah seorang lelaki yang rupanya kacak, menawan, dan seorang yang yang tampan lah, yang tampan, seorang yang sihat, seorang yang gagah dari segi fizikal badannya. Dan ini juga highlight dari segi highlight daripada ayahanda beliau yang membentuk angkatan tentera Islam untuk menyerang kota Konstantinopel. Jadi nak highlightnya fizikal seorang tentera. Yang terakhir saya sentuh iaitu poin pendidikan. Berdasarkan sejarah pendidikan Yazid bin Muawiyah, beliau mula menerima pendidikan di desa, di kampung tempat ibunya berasal. Jadi ibu Yazid ini berasalnya ataupun tinggal di padang pasir, seorang perempuan Badui, iaitu tinggal di deretan ataupun tinggal di gurun padang pasir. Jadi disebabkan itu beliau selesa hidup di padang pasir berbanding tinggal di dalam istana yang ada banyak kenikmatan, ada banyak kemudahan. Ini saya tarik sikit sejarah ni, di mana selepas Khalifah Muawiyah, iaitu ayahanda beliau, mengahwini Maisun binti Bahdal Al-Kalbiyah, iaitu ibunya. Setelah mengahwini isteri tersebut, isteri dia rasa tak senang duduk dalam istana, dan dia minta request dengan Muawiyah bin Abu Sufyan untuk pindahkan diri dia ataupun hantar dia untuk tinggal di desa ataupun kampung dia di gurun padang pasir tersebut. Sebab beliau kata dia lebih suka dengan menikmati pemandangan padang pasir, ada haiwan ternakan, unta dan kambing. Jadi dengar luahan hati isterinya, maka Khalifah Muawiyah pun memahami dan membenarkan isterinya tinggal di padang pasir. Jadi Yazid dididik oleh ibundanya Maisun di desa dan atau di kampung padang pasir inilah, sehingga Yazid membesar dan menjadi handal dalam beberapa aspek. Dari segi dia pandai bersyair, seorang yang petah bersyair, kemudian pandai bersukan seperti menunggang kuda, kemudian fasih dalam bercakap, dan amat gemar kepada berburu. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya ini akan membentangkan berkaitan sumbangan Yazid bin Muawiyah. Okey, Yazid bin Muawiyah ni dia seorang
tokoh yang mana tak sempat nak memberi sumbangan kepada jajahannya kerana tempoh dia memerintah yang sangat singkat, iaitu hanya 3 tahun. Jadi walaupun dia memerintah dengan tempoh yang sangat singkat, tapi dia ada juga memberikan beberapa sumbangan pada zaman pemerintahan beliau. Okey, yang pertama, beliau ni meneruskan legasi ayahanda beliau. Banyak polisi-polisi yang diperkedalkan oleh ayahnya dikekalkan dan diperbarui sistemnya. Ini jelas menunjukkan bahawa Yazid bin Muawiyah ni adalah seorang yang sangat amanah dalam kerjanya, yang mana tidak membuat kerja bersungguh-sungguh dan menyambung apa yang ayah dia buat. Okey, yang kedua, beliau juga walaupun dalam tempoh pemerintahan beliau banyak pemberontakan yang berlaku, banyak persengketaan yang berlaku, usaha penaklukan dan penyebaran agama Islam juga berlaku, terutama di sebelah timur. Ini jelas menunjukkan bahawa usaha Yazid bin Muawiyah ni kita tak boleh pandang rendah kepada beliau. Beliau ada juga usaha untuk menyebarkan agama Islam. Okey, yang tiga, beliau juga berperanan bersama dengan ahli-ahli tenteranya untuk menjaga kawasan jajahan ayahanda beliau. Beliau mengerahkan semua ahli tenteranya untuk menjaga pulau-pulau yang mana ayah telah selama ini telah dijaga oleh ayahanda beliau. Ini jelas menunjukkan bahawa keprihatinan dan sikap ambil berat beliau untuk menjaga tanah jajahan beliau dan tanah taklukan beliau. Okey, beliau juga selain pada beliau menjaga dan meneruskan legasi ayahanda beliau, Khalifah Yazid bin Muawiyah ni juga dia menambah baik sistem perairan pertanian, yang mana tak silap saya di kawasan Damsyik, tak silap saya. Beliau juga dalam masa sama mengambil berat tentang hal ekonomi. Beliau tidak tumpukan hanya untuk menjaga negara saja, bidang ketenteraan, bidang pertahanan saja. Beliau juga mengutama dan memfokuskan bidang ekonomi setempat dengan menambah baik sistem perairan pertanian. Ini menunjukkan sikap ambil berat beliau amat tinggi. Itu antara, kini adalah sumbangannya walaupun dia memerintah dalam tempoh yang singkat, 3 tahun. Kesimpulan dekat sini, saya nak puji sikap amanah yang ada pada Khalifah Yazid bin Muawiyah. Kita boleh amalkan, terutama kepada golongan anak muda. Apa saja, walaupun waktu kita diberikan amanah, kita buat je kerja yang telah diberikan, dan endahkan apa yang kita berlaku. Ada yang nak deki dengan kita ataupun kita just buat kita punya kerja. Yang penting kita amanah dan kita pegang tanggungjawab tu dengan sepenuh hati. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afnan Mutakim bin Aswadi. Nombor matrik 054138. Okey. Jadi saya ingin membentangkan mengenai isu dan krisis yang telah berlaku kepada Khalifah Yazid bin Muawiyah. Pertama sekali, peristiwa penting yang pertama sekali berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Yazid bin Muawiyah ialah pemberontakan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib. Okey, yang mana kita tahu Sayyidina Husain adalah putera kedua daripada putera kedua Sayyidah Fatimah Az-Zahra, iaitu cucu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, bibit atau benih-benih perentangan yang
dibangkitkan oleh Sayyidina Husain terhadap pemerintahan Khalifah Yazid bin Muawiyah bermula sejak Yazid telah dilantik menjadi putera mahkota oleh ayandanya, iaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Pemberontakan ini berlaku kerana tidak setuju mengangkat Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah. Sayyidina Husain bersama ketiga-tiga orang sahabat terbaik itu tidak bersetuju di atas pelantikan Yazid sebagai khalifah adalah disebabkan beberapa faktor. Antara yang pertamanya adalah kerana ada perjanjian di antara Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, iaitu ayahandanya, dengan Sayyidina Hasan bin Ali. Hasan bin Ali adalah abang pada Sayyidina Husain. Beliau menetapkan bahawa khalifah kaum muslimin selepas Muawiyah akan ditentukan oleh kaum muslimin. Yang keduanya adalah Yazid adalah putera khalifah Muawiyah dan tidak ditentukan oleh kaum muslimin, malahan dipilih mengikut keturunan. Dan yang ketiga adalah kerana Yazid ialah putera khalifah Muawiyah. Ramai yang mengatakan bahawa Yazid adalah seorang yang berakhlak buruk dan saling bergema dengan kekayaan dan tenggelam di dalam hiburan. Dan hal ini dipersetujui oleh sahabat terbaiknya, iaitu Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar dan Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu, Khalifah Yazid bin Muawiyah, beliau memaksa seluruh penduduk agar membai'ah kepadanya. Lalu beliau menyuruh seluruh tokoh-tokoh memberi bai'ah kepada baginda di sekitar Mekah dan di Madinah. Namun terdapat beberapa orang yang melarikan diri. Mereka adalah Abdullah bin Az-Zubair dengan Sayyidina Husain yang melarikan diri ke kota Mekah untuk berlindung di kota suci itu kerana enggan memberi bai'ah. Okey, jadi seterusnya pembunuhan ke atas Sayyidina Husain di Karbala. Sayyidina Husain telah menanam cita-cita untuk menunaikan permintaan orang Kufah yang mencintainya itu, kerana menurutnya orang-orang Kufah yang menghantar surat-surat kerana menginginkannya untuk menjadi khalifah. Sayyidina Husain menghantar Muslim bin Aqil untuk merisik dan untuk mengenal pasti kebenaran tentang surat-surat penyokong sokongan orang Kufah itu. Namun apabila Muslim Aqil pergi merisik di kota Kufah, beliau telah ditangkap oleh mata-mata Khalifah Yazid. Dan beliau sempat menghantar surat dengan mengatakan bahawa orang Kufah menyokongnya. Oleh kerana itu, Sayyidina Husain bergegas setelah membaca surat daripada Muslim bin Aqil, namun dihalang oleh beberapa sahabatnya. Beliau dihalang oleh beberapa sahabatnya dan dinasihati oleh Abdullah bin Abbas supaya apabila pergi ke Kufah janganlah membawa ahli keluarga, bahkan bawalah kaum lelaki yang telah dewasa sahaja. Namun Sayyidina Husain tetap berkeras untuk pergi bersama anggota keluarga, keluarganya dan anggota keluarga Muslim bin Aqil dan anggota keluarga Abdullah bin Ja'far bin Abu Talib, iaitu bapa saudaranya, anak saudara sepupunya. Seterusnya, setelah sampai di Karbala, beliau terkejut kerana terdapat tentera di sana. Setelah sampai di sana, telah berlakunya pembantaian tentera Umayyah terhadap Sayyidina Husain sekeluarga. Akibatnya, kepala Sayyidina Husain
bersama anggota keluarga beliau telah dibawa ke kota Damsyik sebagai tawanan. Okey. Kebenaran di sebalik pembunuhan itu sebenarnya Khalifah Yazid bin Muawiyah tidak mengetahui tentang peristiwa pembantaian Saidina Husain dan anggota keluarga beliau oleh tentera kerajaan Bani Umayyah dari kota Kufah di padang Karbala. Ketika rombongan anggota Ahlul Bait yang malang itu sampai di istana, baginda Khalifah Yazid menjadi sangat sedih dan bersipati dengan peristiwa yang telah menimpa mereka, kerana segala tindakan dan arahan yang dikeluarkan untuk menghadapi Saidina Husain dan rombongannya yang datang ke negeri Iraq itu dilakukan secara peribadi oleh Gubernur kota Kufah, iaitu Ubaidullah bin Ziyad bin Abihi, kepada Panglima Umar bin Sa'ad bin Abu Waqqas yang memimpin pasukan tentera kerajaan Bani Umayyah di kota Kufah. Umat Islam telah menuduh Khalifah Yazid bin Muawiyah yang telah turut terlibat di dalam pembunuhan Saidina Husain. Apabila melihat baginda tidak bertindak langsung ke atas Ubaidullah bin Ziyad dan Panglima Umar bin Sa'ad setelah kejadian ini, kerana tidak menghukum dan menyingkirkan kedua-duanya daripada jawatan mereka. Namun Khalifah bin Yazid membayar ganti rugi dan menghantar anggota keluarga Ahlul Bait yang ditawang itu pulang semula ke kota Madinah dengan pengawalan yang ketat, dan kepala Saidina Husain diperintah supaya dikebumikan dengan penuh kehormatan. Okey, jadi seterusnya isu yang seterusnya ialah pemberontakan menentang pemerintahan. Di Madinah 63 Hijrah telah tercetusnya pemberontakan yang diketuai oleh Abdullah bin Hanzalah Al-Ansari. Mereka menuntut bela di atas pembunuhan Saidina Husain dan sebahagian anggota keluarga Ahlul Bait yang telah terjadi di padang Karbala. Akibat daripada pemberontakan itu, mereka mengusir kesemua orang Bani Umayyah yang telah yang berdiam diri di kota Madinah, termasuklah gubernurnya Marwan bin Al-Hakam. Hal ini menimbulkan kemarahan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Seterusnya, Khalifah Yazid mengirim Panglima Muslim bin Uqbah mara membawa pasukannya menuju ke selatan ke daerah Hijaz, iaitu ke kota Madinah, bagi menentang pemberontakan ini. Para penduduk Madinah tidak berdaya menentang serangan tentera Syam dan telah menerima kekalahan. Seterusnya, pemberontakan yang berlaku di kota Mekah, iaitu Abdullah bin Zubair yang berada di kota Mekah bersama putera sahabat terbaik telah mengisytiharkan diri sebagai Khalifah umat Islam yang berpusat di kota Mekah. Seluruh penduduk kota Mekah memberi baiat kepada Abdullah bin Zubair selaku Khalifah umat Islam yang sebenarnya. Khalifah Yazid bin Muawiyah kesal setelah mendapat tahu bahawa penduduk kota Madinah dan Mekah telah bangkit memberontak dan berjaya menguasai kedua kota-kota suci itu dengan berjaya. Angkatan tentera kerajaan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Al-Husain bin An-Numair Al-Khindir sampai di pinggir kota Mekah dan mengepung kota itu. Setelah mengepung kota itu selama 40 hari tanpa dapat menawan kota suci itu, tiba-tiba sampai kepada Panglima itu berita buruk dari negeri Syam bahawa Khalifah Yazid sudah wafat. Lalu pengepungan ke atas kota Mekah hendaklah dihentikan bagi menghormati kembali Khalifah Yazid bin Muawiyah. Lalu mereka pun beransur pulang ke kota Syam. Seterusnya, pemberontakan di Kufah. Hal ini berlaku kerana terpecahnya dua puak yang memporak-porandakan lagi keadaan semasa, iaitu puak At-Tawabun yang diketuai oleh Sulaiman bin Syah Al-Quzaid. Puak ini adalah para penyesal yang berasa bersalah akan
keterlibatan mereka dalam peristiwa pembantaian Sayyidina Husain. Puak satu lagi, puak yang mahu mengambil peluang di atas perpecahan golongan ini diketuai oleh Mukhtar bin Abu Ubaid al-Saqafi. Gubernur Kota Kufah Ubaidullah bin Ziyad tidak berdaya menghadapi Mukhtar bin Abu Ubaid al-Saqafi kerana sangat perkasanya Mukhtar. Lalu terjadilah pertempuran di antara Gubernur Kufah dengan Mukhtar bin Abu Ubaid al-Saqafi. Namun kekalahan telah menimpa kepada Gubernur Kota Kufah Ubaidullah bin Ziyad akibat ketidakkemampuannya. Pertempuran itu berlaku di negeri Iraq, dan kepala gubernur itu dipotong dan dibawa ke kota Kufah. Mukhtar bin Abu Ubaid al-Saqafi berjaya memerintah negeri Iraq sampailah Khalifah Yazid bin Muawiyah wafat pada tahun 64 Hijrah. Jadi itu saja isu dan kisah yang telah berlaku pada zaman Khalifah Yazid bin Muawiyah.